Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan teruskan dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 2021 bersama saya iaitu Cikgu Nur Hazrin Idris. Sebelum kita mulakan, kita lihat dahulu isi kandungan untuk mata pelajaran RBT Tingkatan 3. Terdapat 3 tajuk yang pelajar perlu kuasai, iaitu bab pertama, aplikasi teknologi iaitu reka bentuk mekatronik. Okey, bab kedua, pembangunan produk yang mana pelajar perlu menghasilkan satu projek. Dan bab yang ketiga ialah reka bentuk dalam perniagaan. Okey, manakala di sebelah kanan slide terdapat review topik semasa pelajar berada di tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey, cuba lihat tingkatan 1 bab 5 iaitu aplikasi teknologi. Yang mana pelajar telah pun mempelajari dua aplikasi teknologi iaitu reka bentuk sistem vertigasi dan reka bentuk fashion. Manakala di tingkatan 2 bab kedua, pelajar telah mempelajari 6 aplikasi teknologi iaitu teknologi pembuatan, reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, reka bentuk aquaponik dan reka bentuk makanan. Kesemua aplikasi teknologi ini akan pelajar guna pakai untuk menghasilkan projek semasa di tingkatan 3. Pelajar sudah bersedia? Jadi, kita teruskan dengan bab pertama iaitu aplikasi teknologi reka bentuk mekatronik. Apa itu reka bentuk mekatronik? Reka bentuk mekatronik adalah gabungan daripada aplikasi teknologi yang telah pelajar pelajari semasa di tingkatan 2, iaitu reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik dan juga reka bentuk elektronik. Maksud reka bentuk mekatronik. Reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengatur caraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Apakah contoh-contoh produk mekatronik? Perhatikan di sekeliling kamu semua. Sebenarnya, terdapat banyak produk mekatronik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan harian. Contoh di dalam slide ini terdapat 3 produk iaitu mesin fotostat, lift dan juga palang automatik. Okey pelajar, ketiga-tiga produk ini adalah produk mekatronik. Yang mana semua produk ini adalah gabungan sistem elektrik, sistem elektronik, sistem mekanikal dan juga kawalan dan pengatur caraan. Kita teruskan dengan sejarah perkembangan revolusi industri. Apa dia revolusi industri? Revolusi industri merupakan kemajuan sistem industri yang berkembang dengan lebih hebat menerusi konsep cyber fizikal. Terdapat 4 revolusi industri yang telah kita lalui. 1.0 iaitu penggunaan reka bentuk mekanikal bagi menggantikan tenaga manusia untuk menghasilkan suatu produk. Seterusnya, revolusi industri 2.0, penemuan tenaga elektrik yang membolehkan produk dihasilkan dalam kuantiti yang lebih besar dan cepat. Dan revolusi industri 3.0, penggunaan meluas reka bentuk elektronik, elektrik
dan mekanikal bagi menghasilkan reka bentuk mekatronik. Dan yang terakhir iaitu revolusi industri 4.0 iaitu penggabungan reka bentuk mekatronik bersama internet bagi membentuk sistem pengeluaran pintar. Secara tidak langsung, revolusi industri 4.0 memberikan impak yang besar kepada produktiviti industri di negara kita. Kita fokuskan untuk revolusi industri 4.0. Dalam revolusi industri 4.0 terdapat 9 teras. Yang pertama iaitu robot berautonomi. Yang kedua, persepaduan sistem. Yang ketiga, internet benda. Yang keempat, simulasi. Yang kelima, pembuatan bahan tambah. Yang keenam, pengkomputeran awan. Yang ketujuh, realiti terimbuh. Yang ke-8, data raya. Dan yang ke-9, keselamatan cyber. 9 teras dalam revolusi 4.0 ini membantu Malaysia dalam mempertingkatkan hasil pendapatan negara. Yang kedua, menaik taraf modal insan. Yang ketiga, menaik pendapatan pekerja. Dan yang terakhir, meningkatkan produktiviti industri. Seterusnya, kita mengenal pasti elemen-elemen mekatronik. Seperti yang telah saya terangkan di awal slide tadi, mekatronik merupakan gabungan beberapa sistem, iaitu sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik dan juga sistem kawalan dan pengaturcaraan. Sistem elektrik. Sistem elektrik merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik, sama ada arus terus AT atau arus ulang alik AU sebagai sumber bekalan kuasa. Sistem elektrik dalam reka bentuk mekatronik berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Kedua ialah sistem mekanikal. Sistem mekanikal merupakan gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan motor kepada bentuk yang lain. Sistem mekanikal ini membolehkan produk berfungsi sama ada secara bergerak atau berputar. Di dalam slide, terdapat 11 komponen yang telah pelajar pelajari semasa di tingkatan 2. Terdapat 11 komponen. Gear, pautan, tuwil atau tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongsor, galas berbola atau ball bearing, bindu dan juga rantai. Ke-11 komponen ini berfungsi untuk membolehkan produk bergerak ataupun berputar. Yang ketiga ialah sistem elektronik. Sistem elektronik merupakan susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam satu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Contoh komponen elektronik ialah papan litar, perintang, diod, penderia, transistor, kapasitor dan lain-lain.
Akhir sekali, sistem kawalan dan pengatur caraan. Sistem kawalan merupakan satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Manakala pengatur caraan ialah satu proses untuk membangunkan atur cara komputer dengan menggunakan bahasa pengatur caraan, iaitu menulis arahan menggunakan perisian Java, Python, Visual Basic dan C++. Okey pelajar, setakat ini saja untuk pembelajaran hari ini. Kamu semua telah mempelajari maksud reka bentuk mekatronik, mengenal pasti 9 teras dalam revolusi industri 4.0 dan juga huraian tentang elemen-elemen mekatronik. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Apa yang telah pelajar pelajari pada hari ini ialah pelajar boleh ataupun pelajar dapat menyatakan maksud reka bentuk mekatronik dan pelajar dapat mengenal pasti elemen-elemen yang terdapat dalam produk mekatronik. Sebelum kita berakhir, lihat modul PDPR offline yang telah diberikan. Pelajar diminta membuat latihan pada muka surat pertama, latihan nombor 1, latihan nombor 2 dan latihan nombor 3. Saya harap semua pelajar dapat menyiapkan modul PDPR offline yang telah diberikan. Terima kasih di atas semua kerjasama pelajar-pelajar semua dan kita berjumpa lagi pada kelas seterusnya. Sekian, terima kasih.